Saya nak tanya sikit kerana memanglah saya rasa betul bahawa pelbagai badan mempunyai tugas mereka. Dan bagi saya, sekiranya kita nak membanteraskan rasuah, memanglah amalan penting bahawa kita mesti memastikan bahawa PDRM dan MACC mereka boleh berfungsi. Tetapi dan kita Dewan Rakyat ini dimaklumkan bahawa ketua polis kita mendapat KPI yang setinggi sampai 113.8%. Dan saya nak tanya bagaimana ketua polis kita dapat satu markah yang begitu tinggi. Kerana bagi saya, sejak tahun 2004 sampai 2008, kes-kes jenayah telah meningkat sampai 35.5%. Dan pada tahun yang lepas juga, pada 1 hari bulan Ogos yang lalu, semasa perhimpunan anti-ISA, perhimpunan memansuhkan ISA, ada remaja yang ditangkap. Ada salah satu orang hanya berumur 13 tahun. Satu budak sahaja juga PDRN kita tangkap dia masuk ke dalam lokap. Dan juga dalam history Malaysia, kali pertama ada 5 orang pengguam yang pergi ke balai polis di Brickfield sana untuk menasihati pengguam klien mereka, untuk menasihati orang yang ditangkap. Mereka turut ditangkap dan dimasukkan ke dalam lokap. Jadi saya nak tanyalah bagaimana Menteri KPTI kita memastikan bahawa bagaimana makanya diberi kepada ketua polis dan boleh menjelaskan bahawa apa kata utama untuk KPI. Sama itu 1000 ke sampai ketua polis kita boleh dapat 113 markah. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, mengenai KPI bagi sebarang pegawai, ini belum dilaksanakan dengan sepenuhnya di semua peringkat. Apa yang mungkin dimaksudkan oleh Yang Berhormat daripada Serdang ialah apa yang dikatakan sebagai peningkatan jenayah. Ya. Peningkatan jenayah ini ada 2 aspek. Satu ialah kadar jenayah yang dilaporkan. Dan pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan bahawa apabila pihak berkuasa, penguat kuasa menjadi lebih berkesan, maka bilangan laporan akan meningkat. Sebab dulu, sebelum sistem menjadi berkesan, maka orang awam enggan melapor. Dan ada juga yang dikatakan anggota-anggota polis yang tidak menggalakkan supaya sesuatu dilaporkan. Sebab kes ragut misalnya, amat sukar untuk mangsa mengenal pasti siapa peragut itu. Okey? Oleh itu mungkin banyak kes tidak dilaporkan. Tetapi apabila keyakinan orang awam terhadap pasukan penguat kuasa meningkat, maka mereka akan tampil ke hadapan. Itu satu. Yang keduanya, sistem untuk menerima laporan itu. Yang berhormat yang sedang berdiri itu, benarkan Menteri dulu menjawab kepada Serdang. Sistem untuk menerima laporan duduk itu. Duduk dulu, pasal saya nampak sudah pada satu. Kutablu, Jempol, Melaka, Kuantan. Silakan. Sistem untuk menerima laporan itu sudah bertambah baik. Saya difahamkan, ya, seperti mana sistem yang saya ceritakan tadi, one stop center untuk berbagai kementerian, ya, maka ini bermakna bahawa orang awam lebih sudi, lebih selesa untuk membuat laporan, dan di mana-mana pun laporan boleh dibuat dan boleh diterima, sebab semua sistem ini sudah menjadi satu sistem, ada capaian atau connectivity melalui sistem internet. Maka kita boleh melaporkan di mana-mana. Maka cogan kata bukan saja untuk polis tetapi untuk banyak agensi ialah there is no wrong door. Tidak ada pintu yang salah. Masuk ke sini boleh buat laporan, boleh buat bayaran dan sebagainya. Itu memanglah satu impian yang sudah
mulai menjadi kenyataan atau realiti dengan usaha gigih yang dilaksanakan oleh beberapa agensi, kebanyakan agensi, dengan dibantu oleh mampu dan didorong sekarang oleh pemandu. Maka itulah komitmen dan usaha gigih Kerajaan Barisan Nasional. Ya Muhammad. Saya minta penjelasan, minta Saya penjelasan. dah cukuplah dari Minta sedang. penjelasan kerana saya Dari rasa sedang jawapan sudah saya cukup. tidak berpuas Ahli yang hati berhormat, dengan duduk jawapan dulu. Ahli yang daripada berhormat, menteri. Duduk yang berhormat. Duduk dulu semua. Ahli yang berhormat, hari pertama menteri menggulung. Ada lagi lebih 20 kementerian belum menggulung. Dalam penggulungan kita cuma ada 4 hari. Baru menteri yang kedua Jabatan Perdana Menteri bagi pihak Menteri Keuangan yang menjawab. Kita habis malam ini 10.30. Jadi untuk menjimatkan masa ini janganlah bebankan semua masalah kepada yang dipertua untuk mengawal perbahasan. Jadi kadang-kadang perasaan kita meronta pun kontrollah sedikit. Kalau tidak saya gunakan kuasa saya untuk melancarkan perbahasan supaya kita habis pada masa yang ditentukan. Muhammad, Sila bergilir-gilir. boleh- Serdang sudah bertanya. Boleh Jadi saya balik. jemput supaya jangan Serdang lagi bertanya balik. Saya nak Barisan tanya pula. penjelasan Mana dari satu? apa Jemput. yang jawapannya saya dapat. Atau bermana satu? Tuan Yang di-Pertua, Kerana saya, ini tentang keselamatan. saya, Dan Menteri jemput- KPA kita cakap bahawa ketua polis Tak. dapat maktor yang tinggi Serdang. kerana sistem yang untuk Serdang. membuat laporan adalah lebih senang sekarang. Beliau menafikan bahawa memanglah pada semasa ini keselamatan di negara kita adalah teruk. Tuan- Saya rasa Serdang. bagaimana itu tak betul. Serdang, Tuan. jangan ahli yang berhormat tunggu sampai saya kasih naik suara. Ahli yang berhormat, di bawah peraturan Masyarakat 31(2), pengurusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahwa Majelis Masyarakat tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk menyelesaikan urusannya, atau jika pengurusi mempercayai bahwa niat ahli yang meminta penjelasan adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang bercakap. Sekarang ini saya dapati bahawa tidak cukup masa dalam perbahasan ini. Maka saya menggunakan peraturan Masyarakat 37(2), tidak membenarkan mana-mana lagi ahli yang berhormat untuk mencela. Sila Menteri.